Telah sudah ia sujud, yang ini berapa tahun, maka firman Allah, hai kekasihku Nur Muhammad, maka bangkitlah. Ia Nur Muhammad itu difirmankan Allah Ta'ala, hai Nur Muhammad, telah ku fardukan akan segala umat kamu pertama mengucap dua kalimah syahadat, yakni 5 waktu ni, rukun Islam disebutkan. Saya tak baca lah ni. Apa yang jadi apa? Yang jadi dongeng, yang jadi haram kita percaya, yang diambil daripada berjanji, diambil daripada kepercayaan dalam berjanji. Kemudian daripada itu, maka cahaya kau itu dijadikan Allah Ta'ala itu seekor burung yang mulia dan indah. Burung apa? Burung merak. Jadi Nur Nabi Muhammad jadilah burung merak. Ni dongeng ni. Cerita India tak macam ni. Ya, cerita Nabi kita cerita macam ni. Biasanya burung merak cerita lambang Hindu. Yang sangat indah rupanya, yang bermula dia pun akan kepala burung itu Ali bin Abi Talib. Bermula kepala burung Ali bin Abi Talib. Dan kedua mata burung itu Hasan dan Husain. Lehernya burung itu Fatimah Az-Zahra. Dan kedua lengan burung itu ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab. Dan ekor burung itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan belakangnya burung itu Abbas. Mengarut semua, jangan dibaca, tapi simpan kalau ada. Ini Nur Muhammad diambil daripada mana? Kalau tuan-tuan teliti, diambil daripada berjanji. Ini apa ni? Ni percaya Syiah. Sebab Syiah percayanya seperti ini. Kalau kita baca gambar-gambar Syiah dalam satu buku Wajah Daurul Majus yang ditulis oleh Abdul Rahman Abdul Khaliq, kepercayaan ini ada. Abdul Rahman Abdul Khaliq mengatakan bahawa Syiah ini adalah akidahnya yang paling rosak, kerana akidah Syiah diambil daripada akidah awal. Agama apa dia awalnya? Orang Syiah, orang Parsi. Agama apa? Menyembah api, menyembah nur. Jadi dimasukkan dalam berjanji. Kita pun baca, tak percaya dengan Syiah. Masa tuan-tuan tak mencukupi. Kalau tidak, saya bawa ni. Ada berapa buku saya bawa ni? Bukan sikit, saya boleh buktikan. Kalau Jakim minta saya tolong untuk buktikan, saya akan buktikan. Kalau Jabatan Agama Johor minta saya buktikan, saya akan buktikan. Dan saya sedang menulis ini. Dan rujukannya saya ambil dalam kitab Melayu saja, yang digunakan oleh masyarakat kita untuk mengadakan maulid. Kerana maulid dua tidak boleh dipisahkan. Maulid dengan baca berjanji dulu, dan maulid pesta malamnya dengan nasyid, panggil penceramah, ataupun disebut juga marhaba, marhaban. Bacaan berjanji ini disebut juga dengan marhaban. Bacaan berjanji disebut dengan marhaban selain membaca berjanji. Kerana apabila baca berjanji, bangun ramai-ramai baca marhaban. Jadi tuan-tuan, kenapa saya ketengahkan masalah ni? Kerana baru saja kita menghadapi musim maulid. Seorang-seorang bertanya kepada saya dah buat buku seperti ini. Dia mengatakan mahal, Ustaz. Saya dah tulis juga dalam koleksi kuliah-kuliah akidah. Dia mengatakan lagi mahal, Ustaz. Kemudian kita keluarkan CD, mungkin mahal juga. Tapi dia nak dapat agama macam mana? Sedangkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, nak dapatkan agama ni dua mesti ada. Satu jihad, satu mahal. Ini kata Imam Syafi'i. Antum nak dapatkan ilmu, satu jihad, satu mahal. Apa arti mahal? Bermakna kena belanja. Itu pun bagus tuan-tuan, tak payah pergi Mesir. Bagus tuan-tuan, tak payah pergi Jordan. Tapi kalau tanya orang Jordan, pingat-pingat besok dengan antum. Betul tak? Ini kita bukan cabar. Paling-paling antum tanya, di mana Allah? Mereka mengatakan, di mana-mana. Tapi kalau anak tanya kepada antum, di mana Allah? Bisama, alhamdulillah. Kalau kita tanya kepada antum, apakah maulid itu bid'ah? Bid'ah. Kenapa? Tak ada dalilnya. Siapa yang boleh buat? Orang Syiah. Siapa dia? Pemerintahan Fatimiyah. Buktinya ada. Tapi kalau tanya kepada mereka, apakah maulid ini bid'ah? Tidak, sunnah. Kalau bid'ah pun bid'ah hasanah. Mana dalilnya? Tidak ada. Kan baik. Dalilnya yang baik. Dalilnya yang baik, itu saja. Yang baik apa dia? Yang baik Quran. Kalau tak ada dalam Quran, semua tidak baik. Kalau agama, ya. Tuan-tuan, oleh kerana masa sampai ke penghujung, kalau ada soalan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya ada satu soalan yang menjadi muskil sewaktu Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, yang disambut dengan hadra. Bagaimana dengan hujah itu yang Ustaz mengatakan hadra itu adalah dengan syaitan saya. Jadi terus Ustaz jelaskan. Terima kasih. Soalan sahabat, ya, saudara Husni bertanya, mereka beralasan ataupun berhujah bahawa Rasulullah SAW semasa sampai ke Madinah disambut dengan kompang. Saya menjawab seperti ini. Semasa Rasulullah SAW sampai ke Madinah, memang disambut oleh perempuan. Yang boleh berkompang itu perempuan. Itu perempuan pun perempuan yang hamba. Itu pun kalau ada majlis-majlis resmi, ya, ataupun anak kecil. Kalau menyanyi, langsung tidak boleh kecuali perempuan untuk suaminya ataupun hamba di waktu walimah. Jadi kalau kita memukul kompang, yang pukul kompang ni bukan perempuan, semua laki-laki. Kok kerja perempuan diambil? Dan kalau ada ulama mengatakan bahawa ini tidak boleh, tidak dihalalkan lagi, kerana semasa Rasulullah SAW sampai ke Madinah, Islam belum sempurna. Tahu Islam belum sempurna? Pada masa itu banyak yang halal dan haram. Ada orang yang masih minum arak, Rasulullah tak marah. Masih ada yang main judi, Rasulullah pun belum marah. Ya, banyaklah perkara-perkara yang haram, Rasulullah SAW tidak larang. Tetapi bila akhirnya sebelum Rasulullah wafat, banyak benda-benda yang diharamkan, di antaranya kompang seperti ini. Ya, kerana ini dia termasuk alat muzik dan ini memang dilarang. InsyaAllah kalau diminta dari-darinya, kita akan ketengahkan. Jadi saudara Husni, itulah jawapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada satu soalan. Yang soalannya begini: bagaimanakah akidah mereka yang mengamalkan amalan marhaban atau berjanji? Adakah amalan itu boleh dikatakan batil? Terima kasih Ustaz. Sahabat bertanya, bagaimanakah akidah orang-orang yang mengamalkan berjanji marhaban, apakah akidah mereka batal? Kalau orang-orang awam, kita tidak boleh menghukum akidah dia sudah batal. Kalau orang-orang awam yang tak tahu menahu, dia hanya ikut-ikutan, kita jangan katakan bahawa akidahnya sudah batal. Tetapi ulama-ulama yang sudah kita iqamatul hujjah, ulama, ya, tarafnya ulama, bila kita beri mereka hujjah, kita bangunkan hujjah, kita dirikan hujjah, iqamatul hujjah, hujjah ini sampai kepada mereka. Kalau mereka masih menentang, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap disuruh bersangka baik. Kita membahaskan ini supaya menyelamatkan akidah kita. Tetapi jangan cuba menghukum orang yang amalkan berjanji dan maulid. Jangan dihukum, saya tidak suruh. Itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memberitahu ini supaya kita tinggalkan. Tapi mereka yang meneruskan, jangan katakan kafir, jangan katakan Syiah, jangan katakan itu dan ini. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bagusnya kita berbaik sangka kepada mereka. Mereka buat ini ikhlas. Tapi ilmu mereka kita tak perkecilkan. Mungkin ilmu tak sampai kepada mereka. Terus terang anak katakan, anak sayang kepada mereka sebab mereka tu saudara anak dalam Islam. Nabi Muhammad dalam hadisnya yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga mencintai saudaranya dalam Islam sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi saya kalau nak beriman, saya kena cintai mereka. Mereka buat maulid, buat marhaban, buat keduri, ini mereka mungkin